Hai Dr. Charlene. Hai. Dr. Charlene, kita nak berbual sikit berkenaan dengan TMRND. Sebab kita difahamkan juga TMRND telah memasang e-war di pusat kuarantin. Apa e-war ni dan fungsinya? EWAR ni stands for Early Warning Alert and Response Solution. EWAR dapat mengesan suhu badan tinggi di tempat tumpuan orang ramai. Dalam kira 10 hingga 15 orang sesaat dapat dipantau dengan ketepatan yang sangat tinggi. Pada bulan April, kami telah memasang EWAR di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah dan tujuannya untuk memudahkan saringan tanpa sentuhan pasukan barisan hadapan. Doktor, sekarang kita berdepan dengan MCO kan? Jadi pastinya banyak inisiatif yang dilakukan. Tapi kita nak tahu juga inisiatif dari TMRND ketika MCO ni dan juga masa depan untuk rakyat Malaysia. Fokus utama kami di TMRND adalah untuk membangunkan platform pintar berlandaskan Industri 4.0 bermaksud mempunyai ciri-ciri digital modern seperti analytics, machine learning, artificial intelligence, security dan sebagainya. Dan kesemua komponen ni telah pun kita bangunkan dalam produk EWAR yang saya jelaskan tadi. Tujuan utama solutions ni adalah untuk membawa kemajuan kepada business di Malaysia dan secara langsung atau tidak langsung kepada kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Charlene. Terima kasih. Okay, bye. Okay, Zafar dah tengok dah running order tu, dah faham lah flow semua. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Heroku. Dan hari ini kita akan berkongsi cerita-cerita yang mungkin tidak pernah didendangkan kepada kita semua. Hanya dilalui oleh mereka yang berada dalam barisan hadapan dalam menjalankan tugas mereka dalam saat getir ini. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan dua hero kita. Seorang daripadanya merupakan pegawai keselamatan penerbangan di KLIA dan seorang lagi merupakan penghantar bungkusan di Lazada. Jadi, apa kata kita berkenalan dahulu siapa mereka ini? Kagum dengan pekerjaan bapanya sebagai seorang pegawai pasukan beruniform, Muhammad Luqman Muhammad Saleh telah mengikuti jejak bapanya dan kini bertugas di KLIA sebagai seorang pegawai polis bantuan keselamatan penerbangan yang merupakan antara petugas barisan hadapan yang berjuang dengan wabak COVID-19. Berdepan dengan penumpang-penumpang dari luar negara menjadikan tugasnya antara yang berisiko tinggi. Namun perasaan bimbang itu harus diketepikan demi keselamatan negara. Di saat negara berdepan dengan ancaman wabak COVID-19, Yesota Krishna Pillay, seorang penghantar barangan dalam talian telah memikul tanggungjawabnya dengan serius. Jumlah pesanan barangan telah meningkat secara mendadak dalam tempoh masa PKP dan menyebabkan beban kerjanya bertambah. Namun dia tidak pernah merungut. Dia memahami bahawa ramai rakyat Malaysia bergantung dengan perkhidmatannya untuk menjalankan kehidupan seharian. Sokongan yang diberikan oleh suaminya membuatkan Yesota lebih bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Jadi, ayo kita perkenalan terlebih dahulu bersama tetamu kita hari ini. Puan Nazimah merupakan ibu kepada Muhammad Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Luqman tu ialah anak bongsu lelaki tunggal. Daripada tiga anak? Daripada tiga adik-beradik. Okay. Sementara itu, kita berkenalan juga merupakan suami kepada Yosata iaitu Rajma Hendran, anak lelaki Krishwan. Terima kasih juga bersama dengan kami. Okey, tadi sedikit Puan Nazimah dah kongsikan berkenaan dengan Luqman, anak tunggal lelaki bongsu Ya. daripada tiga adik-beradik. Maknanya ingin menjadi seorang pegawai beruniform daripada inspirasi ayah. Ayah dia Sebagai pegawai bomba lapangan terbang Subang. Diorang semua kerja bahagian penerbangan. Wow. Dan kakak dia pun bahagian penerbangan. Oh, semua kat situ? Semua Malaysia Airport. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki di situ. Inspirasi keluarga itu sendiri dah mengalir dalam darah Luqman InsyaAllah. Dan melihat bagaimana mungkin sebelum kita berdepan dengan pandemik dunia ini kan. Ya. Tugas rutinnya berbeza. Ya. Tapi kali ini apa yang memberikan satu cabaran baru yang dia beritahu pada Puan Nazimah? Makcik rasa terkejut lah
Sebab kerja biasa dia 2 hari kerja, 2 hari ni dia jadi lebih lagi. Di bahagian barisan yang hadapan menjaga COVID ni daripada penerbangan daripada Mesir. Jadi kita ni sebagai ibu, sesiapa ibu pun mesti ada rasa tak sedap hati lah. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita redha je lah. Kita berdoa dan berzikir. Dan jaga keselamatan ikut peraturan. Baik. Raj, Yusata ni memang seorang yang suka dengan cabaran baru. Dia seorang yang hardworking dan friendly. Selalu menginginkan sesuatu yang cabaran yang baru. Dia berapa tahun dah dia dengan... Dia baru setahun. Sebab sekarang ni semua bergantung kepada dalam talian. Nak beli Ya. barang, nak beli sayur pun dalam talian sekarang ni. Ya, semua ada online. Jadi melihat penugasannya sekarang dalam keadaan sebegini sebagai seorang suami. Sebab dia tak ramai wanita yang ingin menjadi penghantar bungkusan ni. Pada mulanya saya rasa agak risau sedikit. Tapi bila I berbincang dengan dia dan juga rakan sekerja, majikan dia, dan saya mendapat tahu mereka ada membuat contactless. Kebimbangan seorang suami Ya. itu sehingga membawa berjumpa dengan majikan isteri. Ya. Itu sebenarnya bagaimana melihat antara keluarga yang perlu berada di barisan hadapan di saat getir ini kan. Baik, sebentar nanti kita akan bersama dengan mereka sekali lagi. Kita lebih mendalam untuk mengenali Luqman dan juga Yusata. Nanti bersama dengan kalian berdua. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti jumpa lagi dalam Hiroku. Baik, kembali semula dalam program Hiroku. Di segmen ini kita akan berkenalan lebih lanjut berkenaan dengan Muhammad Luqman Muhammad Saleh yang merupakan pegawai keselamatan penerbangan di KLIA. Kalau tadi kita berkenalan dengan ibu beliau dan kita cukup bertuah, kita bawakan juga bapa kepada Luqman iaitu Encik Muhammad Saleh bin Muhammad Din. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Luqman ni memang rapat dengan Encik Saleh. Ya, saya. Itu anak lelaki bongsu lah. Jadi maknanya masa kecil-kecil tu memang bawa dia ke Ya, tempat betul. penugasan. Jom ke mana-mana ikut lah. Waktu saya bertugas dulu, selalu ikut saya dah. Luqman tinggal satu rumah dengan Asrama. Ya. satu rumah. Jadi bila dia melakukan penugasan, bagaimana bila pulang ke rumah tu? Kita panggil dia ni Osu. Apa tadi? Osu. Osu. Jangan panggil Muhammad Luqman. Dia panggil. Bila pulang tu, kita ni macam kita suami isteri, kita bergurau dalam bilik lah. Jadi dia terus masuk ke rumah, terus Bersihkan mandi. diri. Bersihkan diri. Sebab tak tahu apa yang ada di bawah kan. Tapi kita ni banyak berdoa lah. Baik, sebelum tu kita mungkin boleh kita lihat terlebih dahulu Boleh. Osu atau Luqman penugasannya di KLIA. Baik, itu antara kita dah saksikan kan penugasannya. Cumanya berbeza bila kita berdepan dengan situasi ini. Ya. Jadi kita nak bersama dengan Luqman, panggilan video nanti di KLIA. Saya kena hubungi Osu dulu. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luqman, saya bersama dengan ibu dan bapa Luqman di studio. Ya, betul. Alah, kami dah korek sikit rahsia. Tapi pertamanya mungkin saya nak tahu juga, anda yang berada di barisan hadapan, pertama kali bila tahu adanya virus COVID-19 ini dan anda perlu bertugas secara antara orang yang dekat kan, sebab kita tahu antara pintu utama masuk ke dalam negara. Okey. Kita nak tahu juga perasaan Luqman. Perasaan saya pada mula sekali memang sangat risaulah, memang tak tipu. So pandemik ni kita pun tahu seluruh dunia tak pernah tempuh benda ni. So kira dia risau terhadap keluarga, terhadap rakan setugas dan terhadap semua-semua petugas-petugas di Malaysia Airport amatlah tinggi. Dan yang penting bagi saya segala prosedur keselamatan perlu diikut dan saya sentiasa berdoa kepada Allah SWT yang
kami ni bertugas di Barisan Hadapan ni dilindungi rakan-rakan setugas daripada wabak-wabak COVID-19 ni. Ada tak yang Luqman dengar di KLIA itu sendiri dijangkiti dan itu lagi menambahkan rasa bimbang? Sekarang ni di KLIA kami membawa balik penumpang-penumpang daripada luar negara. Dan apabila saya dan tim saya yang menghandle pergerakan itu, bila kita balik rumah, kita dapat tahu dan kita tengok berita yang mengatakan penumpang-penumpang daripada Bali, daripada luar negara yang mempunyai kluster-kluster baru. So bila saya dengar benda ni, diri sendiri yang handle benda ni agak terkejut bila balik. Cumanya memang redha dengan Allah, pakai PPE, pakai apa yang ada, insya-Allah lah saya rasa tak ada apa-apa. Cuma risau tu memang ada lah bila balik tu dapat dengar berita macam tu. Cik Saleh, Saya saya nak tahu juga apa kata-kata yang sentiasa bermain dalam di bibir Cik Saleh, pesanan yang diberikan kepada Luqman. Ya. Pertama sekali kita ikut prosedur. Sebab apa prosedur ni wajib kita ikutilah. InsyaAllah. Apa-apa tugas tu memang ada fakturat dia. Kena jaga diri sendiri. Dia jaga, kita jaga. Kita jaga kita. Ya, betul. Apa Nazimah? Mungkin ibu ni dia setiap malam tu sebelum tidur, kita memang kalau tidur mimpikan anak. Setiap malam tu apa yang difikirkan tentang keselamatan anak ni? Kita sebagai seorang ibu dan semua sebagai orang Islam lagipun dah berumur pun. Jadi kita malam-malam tu kita tak boleh tidur. Kita buatlah sembahyang tahajud ke hajat ke apa-apa yang kita minta dengan Tuhan. Kita merayu pada Tuhan. Tuhan akan terima. InsyaAllah. Sebagai seorang ibu. Sebab dia adalah satu anak-anak lelaki. Anak perempuan bersayang juga. Dia tetapi berbeza. Yang ini yang sulung kita sayanglah. Yang ini yang nombor 2 macam ni, nombor 3. Tapi anak semuanya sayang. Tapi kalau dah ketentuan ilahi, kita redha. Mungkin Tuhan mencuba kita, bermakna Tuhan sayang kita. Itu je lah. Baik. Luqman, ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada ibu atau ayah kerana di sini mereka berkongsikan bagaimana mereka sentiasa berdoa untuk kesejahteraan dan keselamatan Luqman. Kepada mak dan ayah, terima kasih bagi sokongan lah dekat Luqman. Walaupun Luqman balik kerja penat, balik kerja apa, mak tak pernah kering gusi lah. Orang kata tegur saya, tanya saya dah makan ke belum. Dalam masa yang sama, mak dan ayah, mak selalulah orang kata tengah malam solat hajat untuk adik-beradik. Walaupun mak senyum-senyum tapi Luqman tahu yang mak risau dekat anak-anak mak yang kerja frontliner ni. Angah, Luqman, Halung. Terima kasih sebab selalu support kami adik-beradik dan insya-Allah kalau dengan doa Luqman percaya, insya-Allah dengan doa ayah dan mak saya Luqman dengan adik-beradik dan yang lain rasanya dilindungi oleh Allah SWT. InsyaAllah. Itu saja. Mungkin Puan ataupun Cik Saleh sendiri ada ingin katakan sesuatu pada Luqman. Yalah, apa-apa hal tu kita tawakalkan Allah lah. Pertama. Kedua, berasa tanggungjawab atas diri sendiri. Ya. Puan Nazimah boleh cakap terus dengan Luqman. Also, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pertama, jangan lupa kedua ibu bapa dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasul-rasul. Sayang kita adik-beradik walaupun keluarga kita ni kecil, tetapi kita hidup dengan barakah. Tuhan beri kita taufik, hidayah dan rahmat dan keberkatan. Sentiasa solat. Itu aja. Dan doa kepada ibu bapa. Itu utamanya. Saya ucapkan terima kasih Puan Nazimah dan Cik Saleh. Luqman, Ya saya. kami doakan juga keselamatan Luqman, rakan-rakan yang lain yang bertugas, Ya. yang mungkin sekarang ini seluruh rakyat Malaysia kami menunaikan tanggungjawab duduk di rumah, tapi kalian perlu bertugas di Barisan Hadapan. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan di atas perkongsian ini. Jaga diri. Ya. Semoga semuanya dipermudahkan penugasan kalian. Baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Okey. Dan
Terima kasih sekali lagi Puan. Terima kasih sama. Ramai mata pula. Tapi itu sebenarnya luahan yang sebenar dan jujur. Ya. Kan bayangkan bagaimana walaupun setiap hari berjumpa tetapi sebenarnya Ya, ada betul. sekelumit rasa yang mungkin tidak dikongsi. Dan rasa itu sebenarnya yang membawa kita ke sini. Ya. Dan nanti kita doakan juga pemudahkan agar pandemik ini selesai insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah sama-sama kita berdoakan. Baik. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya Hiroku, kita akan bersama dengan seorang lagi hero dan kisah mereka. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Hiroku. Dan tadi kita dah mengenali ataupun mendengar cerita mengenai Luqman. Dan kali ini kita sekali lagi bersama dengan Raj, suami kepada Yosata. Baik, tadi kita dah tahu bahawa Yosata baru setahun lebih bertugas sebagai penghantar bungkusan di Lazada. Sebelum adanya kita berdepan dengan pandemik ini, tugasannya bagaimana? Dia punya duration bukan 8 jam. Lebih kurang pukul 3, 4 dia dah balik dah. Sekarang ni macam mana? Kuantiti dah meningkat. Mendadak 2 kali, 3 kali ganda. Sebab kita memang ramai yang bergantung harap kepada penghantaran bungkusan kan dalam keadaan sekarang. Semuanya dalam talian. Nak barang cepat, kan, barang lambat sikit, bising dan sebagainya. Tetapi apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh orang luar? Bahawa ini sebenarnya ada cabaran lain yang dihadapi oleh mereka ini. Sedangkan keluarga pun bimbang. Sebenarnya saya pun bimbang. Tapi memang dah jadi kerja dia. So, kita harus bersyukur sebab dia akan jumpa orang lain untuk mengantar parcel mereka masing-masing dengan selamat. So, rakyat Malaysia tak perlu keluar membeli belah dan ini secara tidak langsung boleh mengurangkan penyebaran wabak ini. Baik. Kita nak saksikan dulu ini wanita yang sangat cekal. Sanggup menyahut cabaran pekerjaannya tersendiri. Jadi kita sama-sama saksikan terlebih dahulu Yosata bagaimana dia melaksanakan tanggungjawabnya. Kita akan cek temperature dulu sebelum masuk ke kondo ni. So, kita boleh masuk. 362. Okay, thank you. Sekarang saya nak hantar barang dekat collection point 7-Eleven. Sini kita kena tulis nama kita, detail semua dulu. Dan kita masuk dalam. Adik, berapa? Sekarang kita dah berapa? Baik, di kesempatan ini juga kita nak hubungi terus dengan Yosata. Dia sekarang di pejabat ya? Ya. Hello. Ya. Terima kasih bersama dengan kami. Kita dah berbincang dan berbicara sedikit berkenaan dengan apa yang Yosata lakukan. Jadi kita nak tahu juga Yosata sendiri yang membawa bungkusan itu kepada pelanggan. Apa kelainan yang dilalui ketika perintah kawalan pergerakan ini? First, healthy, kena lebih safe. Kedua, roadblock. Saya perlu hadapi 2 roadblock untuk ke tempat pengantaran saya. Biasa saya hantar 120 parcel, sekarang bertambah banyak. Paling banyak berapa dalam satu hari tu? 250. Wow. Kalau Yosata kan akan berjumpa terus dengan pelanggan kan, dia menghantar tu. Apa tindakan yang diambil oleh Yosata sendirilah? Kita hantar parcel contactless. That means kita tak mendekati dengan customer. Second, kita wear mask. Lex juga sudah provide mask, sanitizer. Ya. So, kita utamakan kesihatan kita dengan pelanggan sekali. Sebab kita mengamalkan ciri-ciri keselamatan kan. Tapi perasaan bimbang tu sebagai seorang isteri yang bekerja di luar sebab Raj bekerja di rumah kan. Ya. Kebimbangan bila balik rumah tu dah boleh dikawal ataupun masih lagi dalam keadaan yang seperti mula-mula? Sekarang memang tak bimbang sangat. First tu memang saya risau sangat sebab saya duduk di zon merah. So memang risau, tapi selepas saya ambil safety, langkah-langkah kesihatan, so saya kurang bimbang. Lex pun memang sediakan banyak langkah kesihatan. Macam contoh kita masuk hub security check temperature dulu. Kita nak tahu juga Yosata sebab sekarang ni kan semua pembelian kan dalam talian.
Baru-baru ni Ya. kan ada turut kerjasama dengan petani-petani kan di Cameron Highland, bagaimana mereka juga menyalurkan hasil pertanian itu dijual di dalam Lazada secara online. Jadi bagaimana Yosata melihat kerjasama ini di mana memberi sedikit ruang dan juga peluang kepada mereka kan? Kiranya memang bagus untuk mereka juga dan pelanggan juga. Kalau dibuat macam ni, pelanggan pun kurang keluar rumah beli belah. Kini Lazada pun jual sayur semua. So pelanggan dapat membeli daripada online. So dia boleh kurangkan keluar dari rumah. Terima kasih juga kepada kalian sebab kalian yang memudahkan cara kepada seluruh rakyat Malaysia kan. Baik, Raj, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan oleh Raj kepada Yosata secara langsung di hadapan kami sebab masih lagi Yosata dalam penugasannya. Drive carefully, stay safe. Short and sweet. Mungkin Yosata ada sesuatu ingin dikatakan kepada Raj? Terima kasih kepada dia sebab dia sokong saya sebab dia understand tu memang adalah kalau dia tak understand ni, I tak boleh hadapi situasi ni semua. So terima kasih banyak and safely datang rumah. Baik Yosata, terima kasih banyak-banyak diucapkan di atas perkongsian ini. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik. Jaga diri, pandu cermat. Ya Raj? Terima kasih sekali lagi kepada Raj. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada kalian yang terus setia bersama kami sejak episod pertama. Dan sama-sama kita doakan kesejahteraan mereka yang berada dalam barisan hadapan, kesejahteraan ahli keluarga mereka. Dan doakan juga agar pandemik ini beransur pulih, berlalu pergi, agar kita menjadi sebuah rakyat Malaysia yang bersyukur dengan hikmah yang diberi oleh Ilahi. Baik, sekian saja Heroku. Moga kita jumpa lagi di TV3.